Assalamualaikum. Hello guys, back again to the another video. Okay, baru-baru ni pihak Aoki dia ada hantar aku smartwatch, iaitu model dia smartwatch 1 untuk aku review. So aku sudah pakai produk ni lebih kurang dalam 2 minggu lah. So aku rasa inilah masanya yang sesuai untuk kita buat review. Tanpa buang masa, jom kita mulakan video ini sekarang. Let's go. Woohoo! Kita sebenarnya sangat familiar dengan brand Aoki ni ya guys, yang mana sebelum ni brand Aoki ni kita kenal barang-barang ataupun produk dia ni melalui charger, dan boleh dikatakan kebanyakan peralatan-peralatan ataupun aksesori telefon ni kita familiar dengan brand Aoki lah ya guys. Tapi kali ni diorang mencubakan diri dalam bidang pembuatan smartwatch pula. Ketika korang membeli smartwatch ni, korang akan dapat kotak dia, lepas tu korang akan dapat manual book, lepas tu charging dan juga jam ini sendiri ya guys. Okey, pertama kali aku melihat smartwatch ni, dia nampak seakan-akan premium ya guys, macam produk yang mahal, sebab design dia ni ala-ala macam Apple Watch, tapi sebenarnya bukan dia. Alright, to be honest, aku sangat suka dengan design dia ni ya guys. Sangat simple, minimalistik dan juga nampak ala-ala premium. Tapi bila kalau korang sudah sentuh produk ni, dia tidaklah terlalu premium sangat ya guys. Material yang dia gunakan ni mau kepada plastiki lah macam tu. Okey, seterusnya kita sentuh pula bahagian specs untuk smartwatch ni ya guys. Okey, untuk dia punya screen ni, dia ada 1.69 inci TFT LCD display, dan lepas tu resolution dia pula 240 x 280 pixel, dan dia menggunakan Bluetooth jenis 5.0. Lepas tu dia ada jugalah pelbagai sensor yang ada di dalam jam ni ya guys. Itu nanti aku akan ceritakan lah sensor-sensor dia ni. Dan lepas tu bateri dia ni 200 mAh capacity bateri, yang mana pihak Aoki dia claim bateri ni boleh pergi sampai 25 hari untuk kegunaan basic. Yang paling penting pasal jam ni ialah dia ada IP68 rating, iaitu IP68 rating, yang mana rating ni dia dust resistant dan juga water resistant ya guys. Dan yang terakhir, dari segi berat dia ni, dia tidaklah terlalu berat sangat ya guys, iaitu 34.2 gram. So bagi pendapat aku, dari segi berat dia ni tidak terlalu berat juga, dan sangat selesa juga di tangan lah. Benda pertama yang perlu korang buat setelah korang turn on smartwatch ni ialah korang kena download dahulu Aoki Fit Pro application, yang mana application tu korang boleh dapat di iOS dan di Android ya guys. Korang just download saja macam biasa, lepas tu barulah korang turn on Bluetooth untuk korang punya smartphone, dan korang boleh pairing macam biasa ya guys. Okey, untuk pertama kali pairing dia akan minta QR code lah. So korang kena scan lah dahulu QR code yang diberikan di smartwatch ni. Korang kena scan menggunakan smartphone korang, dan lepas tu dia akan automatic synchronize. Dari segi user interface application tu, aku boleh katakan sangat simple, sangat senang difahami ya guys. Untuk produk Aoki ni, dia punya application, aku boleh katakan walaupun diorang baru berjinak-jinak dalam bidang smartwatch, tapi dari segi persediaan yang diorang buat tu boleh dikatakan agak baik juga ya guys. Iaitu application dia senang difahami, sangat mudah, dan juga to be honest dia tidak ada glitch ataupun bug sepanjang aku menggunakan. Ketika korang buka di application tu, korang akan nampak juga dari segi dia punya watch face. Contoh kalau korang mau tukar dia punya watch face, korang just download saja, dan boleh dikatakan agak laju juga dia punya transfer data tu ya guys. Di smartwatch ni juga, sepanjang aku menggunakan smartwatch ni, kita boleh dapat juga notification ya guys. Tapi korang hanya boleh membaca notification tu saja ya guys, dan korang tidak boleh reply. Korang kena reply di smartphone juga. Dan juga korang juga boleh mengangkat telefon. Contoh ada orang lain tengah telefon korang, korang boleh angkat di smartwatch ini ya guys. Tapi korang kena gunakan smartphone juga untuk bercakap dengan orang tu ya guys. So aku rasa feature tu dia ada okey, tapi dia tiada pun okey bagi pendapat aku lah. Tapi notification tu aku rasa itu perlu ada lah. Antara feature-feature lain yang membuatkan aku terkejut dengan jam ni ialah dia ni ada period tracker ya guys, yang mana smartwatch ni dia sangat bagus juga untuk perempuan, bagi perempuan yang plan mau beli smartwatch ni. Maksudnya jam ni dia tidak bias kepada lelaki saja ya guys, dia mengutamakan perempuan juga. Okey, dengan function period tracker tu, perempuan tu dia boleh monitoring lah bila masa dia period ataupun tidak. So aku rasa feature tu sebenarnya bagus dan sangat jarang korang dengar ya guys ada di dalam smartwatch. To be honest, sangat jarang.
Okey, untuk pengetahuan korang, smartwatch ni dia ada heart rate sensor, lepas tu dia ada blood pressure sensor dan pelbagai-pelbagai lagi lah sensor-sensor yang terdapat pada smartwatch ni. Satu jam Aoki ni dan juga satu lagi jam Garmin ya guys. Setelah aku mencuba kedua-dua jam ni, dari segi heart rate sensor, boleh dikatakan smartwatch ni agak akurat juga ya guys. Bacaan yang aku dapat di jam Garmin tu 93 dan bacaan yang aku dapat untuk smartwatch Aoki ni 95. So maksudnya boleh dikatakan dia punya sensor ni bukan biasa-biasa ya guys, bukan biasa-biasa. Boleh dikatakan agak akurat dan agak bagus juga. Itu yang membuatkan aku impress ya guys, sebab aku sudah buat test tu, kedua-dua jam tu menggunakan jam Garmin kawan aku dan juga menggunakan smartwatch ni, dan hasilnya boleh dikatakan padu bang. Okey, seterusnya dari segi battery life, untuk kegunaan yang bukan hardcore lah ya guys, aku dapat pakai smartwatch ni dalam lebih kurang 9 ke 10 hari macam tu baru dia low bat. So bagi pendapat aku dari segi battery life dia tu boleh dikatakan agak bagus juga. Tapi kalau korang mau plan untuk dapat battery yang lebih bagus ataupun jangka hayat battery dia lebih lama, korang kena tutuplah semua feature tu dan korang tidak pakai semua feature yang disediakan di dalam smartwatch ni, dan korang hanya gunakan smartwatch ni sebagai jam saja. So aku rasa memang korang boleh dapat 25 hari easy. Tapi untuk apa korang beli smartwatch kan, kalau just mau gunakan sebagai jam saja? Mesti korang mau gunakan dia punya feature-feature kan. Ping logic. Seperti yang korang tahu juga, smartwatch ni dia ada rating IP68, iaitu dust and water resistant ya guys. So sepanjang aku memakai smartwatch ni, ketika aku bawa motor, time tu hujan lebat ya guys, tidak ada issue at all. Dan jam ni dia masih berfungsi 100% macam biasa. Cuma itulah nasihat aku, biarpun dia IP68, jam ni dia tidak sesuai untuk orang bawa pergi menyelam ya guys. Dia water resistant, bukan waterproof ya guys. Water resistant dan waterproof ni dua perkara yang berbeza. Dan seterusnya yang aku mau sentuh dari segi dia punya operating system ya guys. Okey, aku tidak pastilah apa operating system yang dia pakai ni, tapi aku rasa mungkin ini operating system yang disediakan oleh Aoki ya guys. Operating system binaan daripada Aoki itu sendiri. Sepanjang aku menggunakan dia punya feature-feature ataupun dia punya operating system ni, dia sangat mudah difahami ya guys. Dia sangat mudah difahami dan sangat senang bagi korang yang pertama kali memakai smartwatch pun aku rasa tidak ada issue at all. Memang mudah untuk difahami. Cuma apa yang lemah bagian dia punya OS ni, dia korang boleh rasa dia macam ada slow sedikit lah dia punya operating system tu. Okey, itulah berikut antara feature-feature ataupun dia aku punya feedback sepanjang aku pakai smartwatch ni. Okey, mesti korang tertanya-tanya, weekend macam indah saja semua ni, takkanlah jam ni dia perfect kan? No, ada juga benda yang aku tidak berapa suka ya guys untuk smartwatch ni. Pertama, dari segi dia punya display, dia masih memakai TFT LCD display ya guys. So dari segi viewing angle dia tu bukan yang terbaik. Korang boleh imagine lah ya guys, TFT LCD display ni bukanlah satu display yang sangat baik dari segi viewing angle. So korang kena ada satu right angle untuk memerhatikan konten yang ada dalam smartwatch ni ya guys. So tapi aku rasa itu bukan isu yang besar lah. Dan yang kedua pula, dari segi brightness dia, korang sangat susah ya guys mau nampak dia punya konten tu, biarpun korang sudah set di brightness yang tertinggi. Aku rasa dari segi brightness dia ni tidak terlalu terang sangat lah. Korang masih boleh nampak, korang able lagi nampak konten yang ada pada jam tu, tapi tidak berapa noticeable ya guys. Itu sajalah dia punya kelemahan bagi pendapat aku. Pertama, dari segi display yang dia pakai, dan kedua, dari segi brightness dia tidak terlalu terang. Susah korang mau nampak konten dia bila di cuaca matahari yang sangat terang ataupun korang berada di outdoor. Okey, kesimpulannya, adakah aku rekomen korang untuk beli smartwatch ni? Bagi pendapat aku, kalau sekarang ni korang ada RM150 dan korang mau mencari satu smartwatch yang sangat reliable dan mempunyai ketahanan bateri yang sangat baik, aku sangat suggest korang untuk beli smartwatch ni ya guys. To be honest, korang confirm tidak akan menyesal dengan pilihan yang korang buat. Sudahlah, smartwatch ni dia ada IP68, lepas tu korang boleh dapat lagi bateri yang tahan lama, dan dari segi sensor dia ni pun boleh dikatakan sangat terbaik pada harga RM150 ya guys, iaitu dia sangat reliable berbanding dengan kompetitor-kompetitor yang lain. Okeylah guys, setakat ini sajalah video kita pada kali ini. Kalau korang rasa video ni best, menarik dan serba sedikit dapat memberikan pengetahuan kepada korang, itu tugas korang. Jangan lupa untuk subscribe,
dan hit bell notification di bawah supaya korang tidak terlepas dari video yang seterusnya. Itu saja dari aku. Thanks for watching. I see you in the next video.